Salju pula. Ada kau. Salju. Ya. Oh, yang belakang dia tutup dia. Yang tak main-main. Yang ni tutup. Belakang. Belakang. Baik. Silakan kuliah kita pada malam ini dan sama-sama baca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabihi syarahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad Imamul Muttaqin wa qadatan mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dalam segera kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang menyempatkan hati mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan akan kemarahan serta memaafkan kesalahan manusia. Allah yuhibbul muhsinin. Ta'ala mencintai orang-orang yang membuat kebajikan. Nama itu ta'alum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intibah wal ibadat istifadah wal hasanat tamasuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-hayy ibtigha wajhillah wa ta'atihi wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Baik, nanti silakan Al-Fadhil Imam, sebenarnya silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jatah puasa surau, Tuan Haji, Tuan Hajah, sedang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjang pergi dan syukur Allah Ta'ala. Kita dengan limpah dunia terahmat kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan. Lagi kita dapat bersama malam ni. Kita sambung pengajian kita, kitab Hakikat Beriman yang approaching ini tak boleh juga. Aduh.
bukan masalah teknikal. Sistem sedang menghadapi masalah teknikal. Kita ni sampai mana? Muka surat 265, permusuhan manusia dan syaitan. 265. Kita dah sampai di sebelah tu. Iblis bersumpah untuk menyesatkan Adam. Sambungan dia lain. Ha. Tapi kalau Ustaz nak bermula daripada mula balik, okey. Mula pun boleh lah. Tapi dia cari sampai Iblis bersumpah untuk menyesatkan Adam. Pengusaha manusia dan syaitan. Betul. Baik. Jadi kita baca kitab ni, tapi dalam laporan tu kita letak kitab tu lah. Solat. Boleh. Itu asas akidah. Sebab dia arahan ni dia suruh baca sampai 2 tahun. Dia cerita sama Ustaz kan? Arahan terbaru ni. Dia kata mengajar asas akidah di masjid surau naklah diteruskan sehingga hujung tahun. Kitab ada pada pejabat agama. Pengajian asas ibadah dan tasawuf dan akhlak akan dimulakan sesi akan datang. Okay. Baik. Jadi terlihat pada tajuk permusuhan manusia dan syaitan. Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya, bila kamu membaca Quran, bila kamu hendak membaca Quran, qara'tal Quran maksudnya hendak membaca lah. Fasta'iz billah, maka mintalah berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, lindung daripada apa? Daripada syaitan yang direjam. Syaitan yang direjam. Surah An-Nahl ayat 98 nah. Jadi walaupun dalam ayat ini qara'ta ni biasanya fi'il madhi, fi'il yang telah berlaku, perbuatan telah berlaku lah. Kata kerja telah berlaku. Tapi dari segi terjemahannya kita letak pada kata kerja sedang berlaku atau akan berlaku. Zaman sekarang ataupun istiqbal. Sebab kalau dah baca Quran, apa nak baca Alhamdulillah lagi? Kita baca Alhamdulillah ni sebelum baca Quran atau sedang baca Quran kan. Tiba-tiba teringat, oh tak baca lagi. Kita baca lah. Jadi kita janganlah salah kepada kata menterjemahkan ayat ini lah. Iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila kamu hendak baca Quran, maka mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam, syaitan yang terkutuk. Sebab apa? Kerana hakikat dan sebenarnya yang berkuasa ialah Allah, bukan syaitan. Gitu. Kemudian ayat yang surah seterusnya, ayat surah As-Saffat. Allah sebut dalam Quran, la yasma'una ilal malai a'la wa yuzakuna min kulli janib. La yasma'una ilal malai a'la. Dengan itu mereka tak dapat memasang telinga mendengar percakapan malaikat, penduduk langit, dan mereka juga direjam dengan api dari segala arah dan juga penjuru. Wa yuzakuna min kulli janib. Surah As-Saff ayat 8. Di mana kisah permulaannya para syaitan ini dapat mencuri berita-berita daripada langit. Berita-berita yang diperkabarkan lah, yang disuruh oleh malaikat di langit. Dan berita-berita itulah yang disampaikan kepada al-nujum, tukang sihir dan sebagainya. Kemudian al-nujum dan tukang sihir akan nambah-nambah lagi lah perkara yang karun-marun dalam ucapan mereka dan sampaikan kepada orang-orang yang sakit lah, yang jumpa kepada mereka. Okay? Kerana orang dulu
orang dahulu sentiasa mendapat perhatian, terutama sekali orang-orang yang ahli hujum, kan, bomo, pawang, kan, di sini ini mereka sentiasa mendapat tempat lah di kalangan pembesar masa itu, raja-raja masa itu lah. Dan cakap mereka ni biasanya akan didengar lah di sini. Contohnya pada zaman Nabi Musa ni kan, zaman Nabi Musa, maknanya ahli sihir ni antara orang yang dekat dengan Fir'aun. Dan Fir'aun sentiasa kalau ada masalah akan minta pertolongan daripada ahli sihir untuk membantu dia. Walaupun dia mengaku dia sebagai Tuhan, dia pelik tu, dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi bila keadaan sepi, tak boleh pula dia nak lawan. Paksa minta bantuan daripada tukang sihir untuk melawan Nabi Musa. Jadi itulah sikap manusia kan. Sikap manusia sebenarnya manusia ini lemah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Innama yad'una hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Sesungguhnya syaitan itu musuh. Inna syaitan lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu. Maka perlakukanlah sebagai musuh. Fattakhidhu aduwwa. Innama yad'una hizbahu. Dia hanya menyeru kawan menyertainya supaya menjadi isi neraka yang menyala-nyala. Yakunu min ashabis sa'id. Itulah sifat syaitan. Syaitan yang memang bermusuh dengan Adam. Itulah perjanjian dia. Itu sebabnya kita berkawan dengan syaitan pun tak boleh. Kata kita jadi musuh pun, dia tetap bukan musuh bagi kita. Kalau kita kawan dengan dia, dia akan sombong lah. Salah satu daripada sifat sombong yang adalah syaitan ni ialah apabila manusia rujuk pada dia, minta bantuan pada dia. Bila minta bantuan pada dia, dia sombong lah. Macam tu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala wa izzayyana lakum asy-syaitanu a'malahum. Wa qala la ghaliba yawmukum al-yawm minan nas wa inni jarul lakum. Falamma tara'atin fi'atani naqasa 'ala akibai. Wa qala inni bari'un minkum inni arakum ma la tarawna inni akhafu Allah. Wallahu syadidul iqab. Ada berkenaan dengan kisah peperangan Badar ni. Kisah peperangan Badar di mana iblis termasuk dalam tentera kafir. Tentera kafir ada 1,000 orang dan Islam ada 313 aja tu. Jadi mereka iblis ni bersekongkol lah dengan tentera kafir sekali. Jadi bila Allah Ta'ala mendatangkan malaikat, tentera malaikat untuk membantu Rasulullah dalam peperangan Badar, jadi iblis berpaling ke belakang. Dia kata apa? Semuanya aku melihat satu benda yang kamu tak lihat. Aku nampak dia, mana malaikat datang. Malaikat datang untuk membantu tentera Islam. Sebabnya ada para sahabat yang nak memukul tentera kafir, tiba-tiba tentera kafir itu dah mati dah, teroleh. Ada para sahabat yang nak memenggal kepala tentera kafir, tiba-tiba boleh sebab penggal kepala kafir itu dah putus dan teroleh. Jadi semaknanya ada tentera malaikat lah yang membantu kan. Macam tu. Okay? Peperangan Badar itu. Okay? Dia tentera malaikat tu turun daripada satu bukit namanya Jabal Malaikat. Bukit Jabal Malaikat. Siapa yang pernah pergi umrah atau ziarah, antara tempat yang kita pergi ialah Jabal Malaikat. Bukit pasir tu. Pasir yang keluar malaikat yang diriwayatkan malaikat keluar dari situ lah. Sebanyak 5,000 malaikat yang keluar untuk membantu tentera Islam. Jaraknya taklah jauh sangat daripada peperangan Badar tu, medan Badar tu.
Tapi kalau nampak jauh juga lah. Dia seperti naik bas lah pergi. Yang tinggi lah dia punya Bukit Pasir je. Dia tengok ramai yang berlari naik ke atas tu. Baik, maksudnya jadi Allah Ta'ala sebut Al-Quran, dan ingatlah ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok dan teruskan, serta menghasut mereka dan berkata, pada hari ini tiada siapa pun daripada manusia yang dapat mengalahkan kamu, dan semuanya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Maka bila kedua puak anggota Khatan Tentera Islam dan kafir musyrik masing-masing kelihatan berhadapan, syaitan pun berundur ke belakang. Sambil berkata, aku berlepas diri pada kamu. Inni bari'um minkum. Sebenarnya aku berlepas diri pada kamu. Inni arakum. Inni ara ma la tarawna. Sebenarnya aku melihat apa yang kamu tak dapat melihatnya. Inni akhafullah. Sebenarnya aku takut pada Allah. Dia declare dia takut Allah. Syaitan, sifat syaitan. Dia pun mengaku dia takut Allah Ta'ala, tapi tetap dia melawan Allah Ta'ala kan. Lawan engkar kepada arah Allah Ta'ala. Ini sifat orang kata pemongai lah, pemohon. Dia kata aku takut pada Allah. Inni akhafullah. Dia tu Wallah syadidul iqab. Allah Ta'ala sangat berat seksaan azabnya. Pedihlah. Itulah yang berlaku dalam kisah peperangan pada hari itu. Baik. Kemudian Iblis bersumpah untuk menyesatkan anak Adam daripada jalan kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Qala fadhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Jazaa'an mawfura. Coba cek balik. Sama juga masalah tadi kan. Baik. Kemudian wastawfis. Anistata'ta minhum bisawtik wa ajlib alaihim bi khayrika wa rajilika fasyarikhum bil amwal wa aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Maksudnya dia berkata, katakanlah padaku, inikah orang yang kau muliakan mengatasiku? Anak Adam lah. Ni Adam dengan Iblis ni. Kabarkan padaku, inikah orang yang kau muliakan padaku, nak mendasi aku, kata Iblis. Maksudnya Nabi Adam lah. Itu. Jika kau beri tempoh padaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan memancing, menyesatkan zuriat keturunannya. Nampak? Lain akhartani ila yaumil qiyamah la ahtakinanna zurriyatahu illa qalila. Saya akan sesatkan dia. Itu ikrar dia lah. Setelah ikrar kan. Ikrar dia akan sesatkan Adam tu sampailah hari kiamat. Kecuali sedikit saja yang tidak disesatkan. Gitu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepadanya, pada Iblis, fazhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'uhu jazaa'an mawfura. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman atau berkata kepada Iblis, pergilah, maksudnya lakukanlah apa yang kau rancangkan. Kemudian siapa yang menurutmu antara mereka, maka sesungguhnya jahannam. Maka jahannamlah balasan kamu semua, sebagai balasan yang cukup. Sebagai balasan yang cukup. Gitu.
Wastafsis man istata'na minhum bis-sautik wajlim alaihim bi khairika wa rajulika wa syawirhum fil amwal wa aulad wa'idhum. Kemudian siapa yang menurutmu antara mereka dan desak serta pujuklah siapa yang kau dapat memujuknya dengan suaramu, dan kerahkanlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta berjalan kaki untuk mengalahkan mereka, dan turut campurlah dengan mereka dengan menguruskan harta benda dan anak-anak mereka, dan janjikanlah mereka dengan janji-janjimu. Padahal tidak ada yang janjikan syaitan itu melainkan tipu. Wa ma ya'idu syaitan illa ghurura. Jadi yang janji oleh syaitan pada kamu itu kecuali semuanya tipu daya kan, tipu daya belaka. Tak ada yang betul pun. Siapa syaitan lah. Okay. Kemudian sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dengan ikhlas, tiadalah engkau wahai iblis mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku tiada bagi kau itu kekuasaan. Jadi siapa di kalangan hambaku yang soleh-soleh, yang baik-baik kan, jadi iblis tak akan mampulah untuk menguasai mereka. Nah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah Tuhanmu wahai Muhammad menjadi pelindung bagi mereka. Tuan. Okey. Baik. Ini antara dialog lah. Dialog antara Allah Ta'ala dengan iblis. Kan? Iblis dan iblis dibenarkanlah kalau ikut pada apa ni, iblis dibenarkan untuk kata syaitan tadi untuk menipu anak Adam. Gitu. Jadi ditakuti kita ni termasuk di kalangan orang yang tipu oleh iblis tadi. Itu sebab kita kena berhati-hatilah supaya kita terjebak dengan iblis. Okay? Sebab iblis sentiasa menjanjikan benda-benda baik. Menjanjikan benda-benda baik yang sebenarnya benda itu tak baik pun. Diperhiaskan dengan baik, kan, dicantikkan dengan baik, disolek-solekkan, kan. Ibaratnya lah gitu, disolek-solekkan dan sebagainya. Seolah macam kita nampak benda itu cantik lawa lah, tapi di sebaliknya itu sebenarnya buruk, janji yang buruk yang diberikan oleh iblis. Gitu. Baik. Besarnya, ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syaitana awliya'a lil ladzina la yu'minun. Maksudnya, ya Bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinanakum syaitan, jangan kamu diperdayakan oleh syaitan. Kama akhraja abawaykum, sebagaimana dia mengeluarkan anda dua ibu bapa kamu daripada syurga. Mana Tok Adam Tok Adam dan Siti Hawa. Kama akhraja abawaykum, sebagaimana dia mengeluarkan akan dua ibu bapa kamu, maknanya Tok Adam, Siti Hawa kan, daripada syurga. Yanzi'u anhuma, yang mana sampai tercabut dah pakaian kedua tadi, pakaian Adam dan Hawa, sampai tercabut, tanggallah pakaiannya. Yanzi'u anhuma libasuhuma liyurahuma sawatihima, hingga nampaklah aurat akan keduanya, kan, benda-benda aib antara kedua ni nampaklah jelas. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Semua syaitan dan kaummu melihat kamu dengan keadaan yang kamu tak nampak melihat mereka. Dia nampak kita, dia nampak kita, tapi kita tak nampak mereka. Ada riwayat yang menyatakan bukan syaitan, jin. Innahu yarakum, jadi yang maksudnya itu jin lah, kaum jin. Di mana jin itu nampak kamu,
tetapi kamu tidak nampaknya. Innahu yarakum wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Semuanya jin dan kaumnya melihat kamu dan keadaan kamu sini terdapat melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya. Semuanya kami telah menjadikan syaitan teman rapat. Teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian qala fa ma awatani la qudanna alahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala berkata ia, fa bima awaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Apa tak? Jadi syaitan menuduh Allah Ta'ala menyebabkan dia tersesat. Padahal ke tak? Nampak? Kan syaitan kata. Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat. Nampak? Maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat mengalami mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Nampak? Jadi syaitan itu dia tuduh Allah Ta'ala menyesatkan dia. Sedangkan dia sendiri yang memilih. Betul? Syaitan sendiri itu yang memilih jalan yang sesat. Allah dah perintahkan dia sujud kepada Nabi Adam. Sujud maksudnya sujud penghormatan lah. Bukan mana sujud dan sembahyang tu pun. Hanya sekadar dudukkan diri ya, dudukkan badan dah kepada iblis, kepada Nabi Adam. Tapi dia iblis sombong, tak nak. Kemudian dia tuduh Allah Ta'ala menyesatkan dia, kata. Padahal dia cerdik kan. Sebenarnya bodoh lah. Bukan cerdik, bodoh kan. Itu. Itulah sebab Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat, maka demi semuanya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Faham? Kemudian aku datang mereka. Kemudian dia datang kepada anak Adam. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku datang kepada mereka daripada depan, daripada belakang, wa an aymanihim daripada kanan, wa an shimalihim daripada kiri. Tujuan itu masuk anak Adam tadi. Lebih lagi orang Adam yang lemah iman dia, lemah iman, yang orang kata yang jenis sembrono lah. Semua malas, mengaji malas, semua tak nak malas kan. Memang jadi sasaran syaitan lah. Sasaran dia. Tak. Yang akan datang pernah datang. Sama ada daripada depan, belakang, kiri dan kanan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu akan dapati kebanyakan mereka itu tidak bersyukur. Dan tidak aku rapat kebanyakan mereka yang bersyukur. Ini banyak yang tak bersyukur lah. Yang bersyukur ada, tapi jumlahnya sedikit lah. Berbandingkan dengan tidak bersyukur. Sebab apa? Siapa punya kerja? Iblis lah. Dia punya kerja. Kemudian dia salahkan Allah Ta'ala pula. Salahkan Allah. Sedangkan dia sendiri yang memilih. Nampak? Dia sendiri yang memilih jalan yang sesat. Sombong kan itu. Sebabnya kita jangan jadi orang sombong. Gitu. Baik. Syaitan menakut-nakutkan manusia dengan kemiskinan dan persangkaan keji. Ini ada sifat syaitan jugalah. Dia takut manusia dengan miskin dan perasaan keji. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjadikan kamu dengan kemiskinan. Dia kata kalau kau sembahyang ni kau miskin, kalau kau ibadah kau miskin. Tak perlu sembahyang pun, tak perlu
berzakat pun, tak perlu buat kebaikan pun. Semua tak perlulah. Kan? Buat keburukan. Kalau buat keburukan, kau kaya juga. Duit kau banyak juga. Kau tak semayang pun duit kau banyak. Kau jangan gaduh lah, kata kau banyak. Malahan orang semayang tu kata tak ada banyak pun, sikit je kan. Nampak tak? Itu syaitan punya mainan tu. Syaitan menjanjikan kamu kefakiran. Sebenarnya kalau kamu taat pada Allah Ta'ala, kau fakir, kata. So kalau nak kaya, jangan taat. Waya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu buat benda-benda keji, yang benda buruk, seperti sifat bakil, kedekut, kan gitu. Kau jangan mendema, kau jangan menyumbang, nanti bil babi. Kau bil babi. Jangan derma, jangan sumbang. Kalau peti tu lalu depan kau tu peti tabung, berhati lah. Walaupun dalam poket tu ada banyak duit, dalam duit ni banyak, wala-wala banyak duit tu. Jaring dah. Tak payah isi. Bebek tidur. Tak payah isi, nanti apa jawatan kamu bagi duit. Kan? Mahis bagi duit. Tak payah isi apa-apa gitu. Nampak? Syaitan ni kan? Dia asap kita supaya berbuat keji, maksudnya bakil lah. Bersifat bakil, kedekut, sebab kalau kau menyumbangkan, kau tak apa-apa pun. Orang tak pandang pun kau kalau kau menyumbang apa-apa kan. Kalau kau nak nyumbang, biarlah orang nampak. Antaranya lah. Sedangkan Allah Ta'ala menjadikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya, dan ingatlah Allah Maha luas limpah rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Wallahu wasi'un alim. Surah Baqarah ayat 2 dan 8. Kemudian ayat surah As-Sabah pula. Walaqad saddaqa alaihim iblis an azannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Dan sungguhnya iblis telah mendapati sangkaannya tepat terhadap mereka, iaitu mereka menurutnya. Laqad saddaqa alaihim iblis zannahu. Iblis telah mendapati sangkaannya tepat terhadap mereka. Itu orang-orang yang ikut nak tukuk, yang suka lah ikut turutan dia lah, kehendak dia kan. Kecuali sebahagian pada orang yang beriman, tak terpedaya dengan hasutan iblis. Orang beriman, orang yang kuat iman dia, tinggi ilmu dia kan. Pertama sekali ilmu akidah, akidah, mabadah sebagainya. Ya Allah, sukarlah iblis tadi berdaya. Baik. Kemudian waqala syaitan lamma qudil amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'watukum fastajibtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Ma ana bimasrihikum wa ma anta bimusrihi wa ma antum bimusrihi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Innal zalimina lahum azabun alim. Dan katalah pula syaitan berkatalah syaitan setelah selesai perkara itu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kamu dengan janji benar. Dan aku telah menjanjikan kamu, aku juga menjanji kamu, tapi aku mengukiri janjiku kepada kamu, dan tiadalah bagiku sebarang alasan dan kuasa mempengaruhi kamu selain daripada aku telah mengajak kamu, lalu kamu terburu-buru menurut ajakanku ini. Nampak tak? Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'wakum fastajabtum li. Mana manusia sendiri, antaranya sifat manusia sendirilah yang memang nak menurut kepada iblis. Dia nak suka iblis kan. Gitu. Benda-benda baik dia tak nak. Benda yang buruk-buruk yang dibuat oleh iblis ni dia tak. Betul.
Maka janganlah kamu salahkan aku, tapi salahkan kamu sendiri. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Nampak, Iblis pun lepas diri. Iblis pun cerdik, pandai dia melepas diri kan. Dia dah janjikan macam-macam kepada manusia. Lepas tu manusia pun tertipu. Lepas tu dia kata kelekehkan manusia ni. Apalah kembangan manusia cakap ngajak aku dia kata. So, janganlah kamu nak kerja aku, kerjalah diri kamu. Nampak? Ya, kamu yang bodoh. Fala talumuni walumu anfusakum. Oleh itu jangan kamu hina diri aku. Jangan caci maki aku. Kata Iblis. Tapi caci makilah diri kamu sendiri. Kamu lah yang bodoh. Kamu lah yang bodoh. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku tak dapat menyelamatkan kamu dan kamu juga tak dapat menyelamatkan aku. Musrihi ini menyelamatkan. Inni kafartu bima asyraktumu min qabl. Sesungguhnya dari dahulu lagi aku telah kufur, ingkar dan perintah Tuhan yang kamu sekutukan aku dengannya. Sesungguhnya orang yang zalim yang meletakkan sesuatu yang pada bukan tempatnya, innal zalimina lahum azabun alim. Siapa yang orang zalim, bagi mereka itu azab yang pedih. Innal zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim, maksudnya meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, pada azab yang tidak terperi sakitnya, azab yang pedih lah. Ini antara pengakuan syaitan sendiri. Banyak ayat kan. Macam syaitan declare sendiri apa yang dia berlaku, dia lakukan pada anak Adam kan, pada manusia. Jadi ada sebagian manusia yang akan menurut saja kan kemauan iblis tu. Pertama sekali orang yang lemah imannya, lemah iman, kurang ilmu kan. Kurang ilmu, jadi memang senang sangatlah iblis mempengaruhi mereka macam tu. Boleh. Kemudian ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Syaitan sentiasa menjadikan mereka dengan janji yang indah serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tak lain hanyalah tipu daya semata-mata. Yang lain hanyalah tipu daya semata-mata. Jadi boleh. Ingatlah Allah Ta'ala terhadap tipuan syaitan. Tapi dah. Ini baca ayat Quran dan terjemah je. Akan datang banyak ayat Quran lagi. Quran dan terjemahan. Quran pun terjemahan. Banyak je. Membabak syaitan ni. Apa syaitannya. Sebab benda-benda macam ni, dia antaranya ujarnya Quran hadis. Quran hadis ya. Cuba. Sebab kita nak dapatkan cerita-cerita mengenai syaitan ini susah. Cerita-cerita dialog-dialog antara syaitan. Sebab dia alam gaib kan, dia alam gaib. Mana kita tahu sangat cerita-cerita dia. Kecuali apa yang terdapat Quran ataupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Ataupun kitab-kitab, contohnya kitab berkenaan dengan alam-alam kematian, kan? At-tazkirah fi ahwalil mauta wal akhirah, peringatan pada urusan mati dan urusan akhirat. Kat situ adalah kenaan dialog-dialog iblis dengan anak Adam, alam kubur, betul. Ataupun kitab Syarah Sudur. Syarah Sudur kan yang menceritakan berkenaan dengan ziarah ke alam barzakh. Kita cerita berkenaan iblis sikitlah. Gitu. Okay. Jadi pengarang ni dia tak masukkan cerita sangat berkenaan iblis ni. Dia tak masukkan cerita-cerita yang bukan Quran, ayat Quran ataupun hadis. Banyak ayat Quran lah. Dia banyak sebut Quran, dia tak ada cerita tertentu. Kan cerita-cerita khabariah.
yang dikutip dalam kitab-kitab dan sebagainya dan dimasukkan dalam kitab ni. Dia tak ada masukkan. Dia hanya kutip Quran, Quran je, ataupun hadis. Tapi banyak Quran lah. Kita tengok cerita berkenaan dengan iblis ni, dia banyak ambil daripada Quran saja. Berkenaan hadis pun tak ada sangat lah. Tapi kalau kita nak tahu cerita lebih banyak berkenaan iblis ni, kena ambil kitab lain. Ambil kitab lain, masukkan berkenaan dengan iblis, jin dan sebagainya kan. Sebab dia pun dalam gaib. Orang gaib ni kan tak banyak sangat cerita dia. Sebab takut nanti cerita-cerita tu hanya cerita-cerita Israelian je. Dia ragui cerita tadi kan, kalau betul tak betul, nanti lah. Kalau kita mengaji kita tasawuf, adalah sikit tasawuf. Kemudian kita Murukil Budia, kita apa lagi? Kita penawar hati. Kita penawar hati pun ada juga kita cerita tentang iblis, setan dan sebagainya. Kemudian jadilah kitab peringatan pada urusan orang mati. Kemudian kitab Syarah Sudur fi ziarati ahli kubur, pada nyatakan ziarah kepada kubur sebagainya. Itu kita. Dan kitab Tambihul Ghafilin, kitab Tambihul Ghafilin. Kemudian kitab apa tu? Ada sekali lagi. Kitab-kitab yang lebih berbentuk macam tu lah. Dia ada cerita mengenai iblis ni. Kemudian ada kitab lagi tu, sebenarnya kitab apa tu? Yang 77 kitab iman tu ada tak? Mana? Yang 77 kitab iman. 77 apa? Kitab ada iman tu apa? Kitab apa? Saya ada belajar, saya ada ikut dekat masjid lagi. Ya. 77 apa? Kita apa lagi? Jawharah Mahub, yang dikarang oleh Syekh Ali Al-Kelantari, kitab Jawi itu. Dia ada, saya masukkanlah cerita berkenaan iblis ni. Jawharah Mahub. Kemudian kitab Yawakid Al-Jawahir, kenaan dosa-dosa. Itu ada masukkan sikit lah kenaan iblis ni, iblis. Kemudian kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa. 70 dosa, kitab Al-Kabair, yang dikarang oleh Imam Zahabi. Itu adalah masukkan kenaan kisah iblis, setan dan sebagainya. 77 cabang iman. Dalam kitab tafsir, tafsir pun ada juga sebut kita cerita iblis, setan. Ya. Itulah. Tapi dalam kitab ni dia tak banyak sebut, dia hanya kutip Al-Quran saja. Dia kutip Al-Quran ni masukkan dalam kitab ni. Dia tak ada kutip cerita-cerita kenaan iblis, setan, dia tak ada kutip. Dialog-dialog antara iblis, setan dengan orang kata alam gaib itu tak ada sebut lah. Direkas lah cerita dia dalam kitab kenaan dalam bab beriman. Kalau dalam ni lagi ringkas lagi, beriman pada malaikat dalam ni pun lagi ringkas. Saya tengok sikit sangat. Beriman pada malaikat, dia hanya pada muka surat berapa tu? 87, 88, 89, 90. 90 tu pun tak semua. Dia dah masuk kepada beriman pada kitab dah. Dia tak banyaklah kita berkenaan perkara tadi. Gitu. Kalau nak tahu, kita kena baca lagi kita lain. Buka lagi kita lain berkenaan dengan kisah iblis, setan dan sebagainya kan. Gitu. Okay. Jawatan mufti pun ada juga keluarkan kitab berkenaan iblis ni. Ada jawatan mufti berkenaan jangan terpelai dengan iblis lah. Ada jawatan mufti keluarkan kitab tu. Kitab dia warna oranye kitab dia. Gitu. Kemudian ada satu kitab lagi, apa tak nama kitabnya? Talbis Iblis. Talbis Iblis. Lepas ada satu kitab juga. Talbis Iblis.
kita terbalik lah. Itu berkenaan tipu daya syaitan juga lah. Ada juga lalu talbil iblis, dia itu ada dua terjemahan lalu. Okay, itu kena korek lah ketika lain. Dia cerita dia banyak berdialog dengan Allah Ta'ala ke? Kan? Ada juga dialog dengan Allah Ta'ala, ada juga dialog dengan Adam. Akidah ni tak ada pengarang ni Ustaz. Ya. Ni asal akidah ni tak ada pengarang. Itu saya tak tahu kenapa dia tak letak pengarang. Dia tulis je haiwan ni sudah je. Ya. Mungkin orang yang buat ni tahu aku. Usul nak tahu aku, jadi dia nak declare lah. Mungkin ada panel tertentu yang mengarang kitab ni. Saya rasa bukan seorang. Tak lengkap. Tak tahu lah siapa dan tak dinyatakan siapa yang mengarang kitab ini. Saya rasa ada panel tertentu yang Jabatan Agama Latih. Lepas tu dia tak tahu mungkin kenapa dia tak tulis. Itu sebab dia taruh jain sini lah. Ya? Itu sebab dia pengeluaran jain tadi. Jainnya. Jainnya. Jain. Okay, habis. Auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqina as-salihah wa 'amalan mutaqabbalan wa halalan barakatan wa ziyadatan alim. Taulana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala ta'arifin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak lama lagi kita masuk Ramadan. Jadi kuliah kita mungkin sekali atau dua kali lagi. Lepas tu dah masuk Ramadan. Ramadan cuti pula. Ya. Bulan Syawal sudah lewat 2 minggu lah. Kita start. Bincang fungsi lah. Dia awal start 2000 lepas.